Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Z rekod semula. Okay, sebab tadi tak ada paparan. Dalam Google Meet itu tak ada paparan gambar. Ada suara saja. Okey, kita tengok balik macam mana kita nak selesaikan soalan nombor 2 ni. Okey, untuk yang pertama kita buat 2A1. Okey. So, ada dua sebutan. So, kalau nak suruh mudah, saya pecahkan jadi dua lah. Okay, saya pecahkan jadi dua. Tak nak pecah pun tak apa. Tapi saja Mama Z bagi idea. So, kat sini dua. So, dalam tinggal 1/X. Kat sini ada 3. So, kat sini ada X kuasa 1/2. Kita mudahkan dia. Kemudian bila kita kamirkan 1/X, awak akan dapat 2. Kamiran tu dapat ln X tambah dengan 3. Okay, asalnya X kuasa 1/2. Bila tambah 1 jadi 3/2 per dengan 3 per dengan 2. Dan semua sekali ni kita tambah dengan C. Okey, yang mana boleh pemudah kita pemudahkan. Contohnya yang ini kita pemudahkan. Jadi jawapan akhir kita ialah 2 ln X tambah 2. Punca kuasa 2 tu per setengah, kemudian ada kuasa 3 tambah dengan C. Okey, yang ini 2A1. Kemudian Medan nak buat soalan yang kedua. Kalau saya boleh copy nilai ini sekejap. Saya copy soalan ni saja. Okey, kita nak try tengok. Untuk soalan ni, kata kuncinya ialah kuasa 5 ni. Okey, kuasa 5. Sekejap kita bagi dia sense dulu. Okey, tetapi Mama Z teruskan kat sini. Saya keluarkan 1/6. So, yang tinggal di sini ialah I kuasa 2X tambah 1 tambah dengan 1. Kemudian yang belakang ni ada nilai I kuasa 2X tambah 1 tambah dengan 2X kuasa 5 dx. Okey. Jadi, kalau kita tengok nilai di sini sekarang ni, nombor 5 ni sekarang. Okey, kuasa 5 ni membolehkan saya guna rumus yang diberikan dalam soalan. Okey. Saya nak ambil highlighter tapi dia tak jadi. Sekejap. Kita dah check kenapa dia tak jadi. Okey, tapi tak apalah, kita tulis je lah rumus dulu. Rumus yang saya nak guna ialah, okey, kat depan ni dia ada pembezaan ataupun F prime. Kemudian di dalam bracket dia ada Fx dan dia ada kuasa N dx. Dia bagi jawapan sekali iaitu bersamaan dengan fungsi Fx kita kuasanya bertambah 1 perkan dengan N tambah 1 tambah dengan C. Inilah dia rumus yang dia bagi dekat kita. Okey, kita dah check sekejap. Dia dah tak sync sekejap. Saya buka balik. Okey, kita tengok apa yang perlukan warna-warni tu di situ supaya boleh kita tunjuk cara nak buat. Okey. So, kata kuncinya ialah saya perlukan ni ada kuasa N di situ. Dan kebetulan di sini pun ada kuasa. Di sini pun ada kuasa. Jadi sebab itu saya tertarik dengan rumus. Jadi perkara yang pertama kita kena buat ialah
Perkara pertama yang ini kita kena cari fx. Perkara yang kedua kita kena differentiate. Jadi untuk kes soalan kita sekarang di sini, yang pertama kita ialah E kuasa 2x tambah 1 tambah dengan 2x. Sekejap, saya lupa pula nak labelkan. Saya labelkan, ini adalah fx. Perkara yang pertama Mama Z nak buat. Okay, so yang ini dah siap. Perkara yang kedua Mama Z nak buat hasil differentiation. Okay, perkara yang kedua. F prime X. Salin semula soalan sebiji sebijun dan kita darab dengan hasil differentiation kuasa dapat 2 tambah dengan differentiate 2x dapat 2. Jadi yang ini Mama Z boleh fakturkan nombor 2 dan yang di dalam ni tinggallah E kuasa 2x tambah 1 tambah dengan 1 dan kita tengok dia ada kena-mengena dengan yang di depan. Okey. Nilai yang saya kira nombor 1 dengan 2 ni, okey, kita nak dapatkan jawapan akhir tu kita mesti masukkan dia dalam rumus. Okey, kita masukkan dia dalam rumus. Jadi awak akan dapat rumus yang pertama kena ada integration kat situ. Kemudian kita isi hasil yang kedua iaitu 2. Kemudian ada kurungan E kuasa 2x tambah 1 tambah 1. Itu Mama Z isi yang ini. Okey, kemudian kita nak isi nilai yang di belakang. Yang di belakang nilainya adalah E kuasa 2x tambah 1 tambah dengan 2x. Dan kuasanya adalah kuasa 5. Yang ini Mama Z isi yang ini. Okey, bila dah isi maksudnya Mama Z layak dapat jawapan bonus iaitu E kuasa 2x tambah 1 tambah dengan 2x. Kuasa jadi 6 perkan dengan 6 tambah dengan C. Okey, ini jawapan sementara. Kemudian kita tengok yang kita sedang hasilkan ini. Okey, kita bandingkan dengan yang Mama Z buat bintang di sini. Apa yang lebih, apa yang kurang dengan kita. Yang pertama, kita ada nombor 2 terlebih. Berbanding di sini tiada nombor 2. Jadi nak menghilangkan 2 ni, saya kena darabnya dengan 1/2 di sebelah kiri dan automatik juga ada di sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, kita tengok yang warna kuning. Soalan asal ada 1/6 tapi saya tiada di sini. Jadi saya perlu darab di sini dengan 1/6 dan di sini ada lagi dengan 6. Okey, dia kena seimbang. Dan kita bolehlah terus tulis jawapan akhir. 6 darab 2, 12. 12 darab 6 tu jadi 72. E kuasa 2x tambah 1 tambah dengan 2x. Kuasa 6 tambah dengan C. Okey, selesai soalan kita. Okey, nombor 2A, 2. Okey, sekarang Mama Z nak jawab soalan seterusnya. Soalan B, 2B. Tapi pelajar kena ingat, kena betulkan jawapan akhir. Sebab kita dah bincang petang tadi, jawapan akhirnya rata sedikit. Okey, so Mama Z nak buat soalan B pula. Mama Z letak kat bawah ni. Okey, untuk 2B, kita kalau kita gunakan kalkulator, okey, saya tunjuk cara nak masukkan nilai ni dalam kalkulator. Sekejap Kita masukkan dalam kalkulator untuk dapatkan gambaran jawapan akhir sebenarnya. Jadi dari situ kita tahu soalan ni betul atau salah. Okey.
So, bila kita masukkan dalam kalkulator, nilai di situ 3 shift, kemudian ln kuasanya ialah 2 alfa tutup kurungan. Okey, tolak dengan 3 per dengan shift ln kuasanya adalah 2 alfa tutup kurungan. Okey, nilai di atas tadi 1, nilai di bawah adalah 0. Dan jawapan akhir dia adalah 8.287. Okey, jawapan ni bila kita guna kalkulator, kita dah dapat dah gambaran jawapan akhir 8.287. Tapi kita tak boleh tulis jawapan akhir terus. Kita mesti buat jalan kerja. Okey. Untuk jalan kerja, okey, 01, 3E kuasa 2X kekal. Okey, Mama Z nak buat naik. E kuasa 2X tu dia akan jadi kuasa negatif 2X. Jadi kita kena berhati-hati dengan negatif tu. Okey. Untuk kita differentiate yang melibatkan eksponen, caranya ialah kita nak integrate. Salin semula soalan sebiji sebijun, kita kena bahagi dengan differentiate power. Tolak dengan salin semula soalan sebiji sebijun, bahagikan dengan differentiate power, kali ni dapat negatif 2. Dan nilai yang kita integrate ni dari 0 sehingga 1. Jadi kalau awak perhatikan di sini, negatif-negatif ni akan menyebabkan dia menjadi nilai yang positif. Okey, so Mama Z nak menggantikan dengan 2 nombor. Okey, yang pertama, kurungan yang pertama Mama Z ganti dengan 1. So kat sini jadi 3 E kuasa 2 per 2, sini jadi tambah 3. Okey, 3 per 2 E kuasa negatif 2. Okey, kemudian tolak dengan, kali ni Mama Z nak ganti dengan 0. 3 E kuasa 0 per dengan 2 tambah 3 per 2 E kuasa 0. Daripada situ bila kita kira, jawapannya adalah 8.287. Okey, kita dah selesai soalan nombor 2. Okey. Seterusnya, kita nak tengok soalan yang ketiga. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan yang ketiga? Okey, kita tengok di sini. Kedua-dua fungsi kita, kalau kita perhatikan, okey, kuasanya adalah kuasa 1, jadi dia linear. Okey, linear. Jadi mudahlah kerja kita untuk kita mencari titik keseimbangan pasaran, iaitu okey, 12 tolak X per 50 sama dengan X per dengan 20 tambah dengan 5. So, yang ini Mama Z dapat 7 sama dengan X per 20 tambah dengan X per 50 ni kita tekan kalkulator saja. Okey, 1 per 20 kita tambah dengan 1 per 50. Awak akan dapat 7 per 100. So, Mama Z padam ni, kita dapat 7X per 100. Kalau kita pemudahkan lagi, kita akan dapat 700 sebab Mama Z darab ni. 700 per dengan 7 adalah X. Jadi kita dah dapat nilai X bersamaan dengan 100. Untuk mendapatkan nilai Y, macam mana kita nak dapat nilai Y? So kita boleh ganti dalam mana-mana persamaan lah. Katakan Mama Z ganti dalam ni nilai 100. So, dia akan dapat 100 per dengan 20 tambah dengan 5. 100 bagi 20, 5. 5 tambah 5, 10. Jadi, kesimpulan kita ialah market equilibrium.
point is 110. So jawapannya 110. Itu jawapan untuk A. Okay, ni jawapan A. Jawapan untuk B, Mama Z nak lukis consumer surplus, producer surplus, region dia apa semua nak label dalam graf, satu graf yang sama. Okay, kita nak jawab soalan B sekarang. Okey, untuk melukis, kita akan menggunakan kuadran pertama sahaja kerana nilai-nilai yang dihasilkan nanti merupakan nilai kuantiti. Okey, nilai kuantiti, so kuantiti sentiasa nilai yang positif, maksudnya dia berada di kuadran yang pertama. Okey, so yang pertama saya lukis, saya tengok ni dulu. Okay, saya tengok nilai ni. Pintasan pada paksi Y, 12. Okay, so saya lukis kat sini nombor 12. Dan garisan kita adalah garisan lurus. Okay, ni garisan yang pertama. Lepas siap lukis, labelkan terus. P1X sama dengan 12 tolak X per 50. Kemudian nak lukis yang kedua, saya tengok pintasan Y juga dekat 5. Okay, dekat 5, so saya lukis garisan yang kedua dekat sini lah. Okay, selesai. So nilai di sini ialah 5 dan ini adalah P2X sama dengan X per 20 tambah dengan 5. Dan titik yang kita cari tadi di sini, so nilai X dia tadi kita dapat 100. Nilai Y dia tadi kita dapat 10. Jadi di atas ini adalah consumer surplus. Di bawah ini adalah producer surplus. So kalau pelajar nak lorek, bolehlah. Kalau katakan nak buat consumer surplus warna biru. Katakan nak buat yang ini warna kuning. Okey, selesai dah. Cuma kita akan betulkan sikit lagi. Kita label nombor, tempat, origin di sini. Baru kita dapat markah penuh. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Sikit lagi sebelum Mama Z ready untuk berbuka puasa. Mama Z sempat buat 2 soalan dahulu. Kita nak cari consumer surplus dengan producer surplus. Saya nak jawab soalan C. Consumer surplus, rujuk senarai rumus yang Mama Z bagi tadi. 0 hingga 100. Fungsi kita ialah 12 tolak X per 50 dx tolak luas segi 4, 100 darab dengan 10. Kalau nak guna segi 3 pun boleh, tak ada masalah. So, yang ini Mama Z dapat 12 ni asalnya X tak ada. Lepas tu ada X. Kemudian X itu sekarang kuasa 1, dia akan jadi X kuasa 2 per 2. 2 dengan 50 tu jadi 100. Okey, so yang ini 0 dengan 100 tolak dengan 1000. Okey, kita kena tunjukkan proses kita menggantikan dengan 100. Bila Mama Z ganti dengan 100, Mama Z dapat 12. Sini 100 tolak dengan 100 kuasa 2 per dengan 100. Itu baru ganti dengan 100. Kalau ganti dengan 0, jadi tolak 0. Barulah tolak dengan 1000. Jadi kalau awak perasan di sini, kalau nak congak, contoh nak congak, yang ini dah cancel out. Jadi kita tinggal lagi 1200. Okay, 1200 tolak dengan 1000, tinggal 200. Tolak 100, tinggallah RM100. So, consumer surplus kita bersamaan dengan RM RM100. Ada satu lagi, dia nak cari producer surplus sama dengan rujuk rumus juga 1000 tolak dengan kita integrate 0 hingga 100, tapi fungsi kita kali ni ialah X per 20
tambah dengan 5 dx. Bersamaan dengan 1000 tolak. Ya, ini kita dapat X kuasa 2 per 2. So, dia jadi 40. Tambah dengan 5X kosong 100. Okey, kita ganti nilai. 100 tolak dengan, kita ganti 100 kat situ, kita dapat 100 kuasa 2 per dengan 40 tambah dengan 5 darab 100 tolak dengan kosong. Ini 1000, sorry. Kita kira lah. Kalau kita nak kira, yang dalam tu kita akan dapat 100. Okay, Mama Z tulis kat sini. 1000 tolak dengan kurungan, dalam tu ada pecahan, atas tu 100 kuasa 2 per dengan 40 tambah dengan 500 tutup. Okey, so Mama Z dapat 250. Jadi producer 11 bersamaan dengan RM RM250. Okey, selesai dapur 7. Okey, kita ready untuk berbuka puasa. Sekian episod yang kedua yang baru.